Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon. Nah saudara-saudara, video pada kali ini adalah kesinambungan daripada video terkini saya yang saya rilis mungkin 5-6 hari yang lalu. Berkenaan betapa suara atau tuntutan kita sebagai Sabahan terhadap perjanjian MN63 haruslah kita perkuatkan dengan sokongan yang melangkaui batas politik. Maksudnya sesiapapun pemimpin yang mau mengutarakan isu ini, haruslah kita memandang pemimpin berkenaan sebagai seseorang yang membawa suara Sabahan. Itu satu. Yang kedua, dalam video berkenaan juga saya jelaskan betapa kita harus mengikut lunas yang ada, yaitu dalam konsep kita sebagai warga negara Malaysia yang ada di Sabah. Nah, jadi apabila kita cuba untuk melangkaui apa yang saya katakan sebagai batas politik tadi, maka kita harus menghargai, menyokong, dan juga tidak membantah sesiapapun pemimpin kita yang berjuang di atas jalan yang kita panggil sebagai tuntutan MN63 ini. Siapapun mereka, dari parti manapun mereka, supaya suara kita nanti kompak ataupun kuat. Seperti mana dahulu kita melihat perjuangan Datuk Paduka Mat Salleh yang disokong oleh tentera-tentera beliau, askar-askar beliau yang terdiri daripada pelbagai kaum di Sabah. Jadi kita nampak betapa kuatnya penentangan berkenaan. Kemudian kita lihat juga betapa Tun Mustafa Datuk Harun, Bapa Kemerdekaan Sabah, serta Tun Fuad Stephens memperjuangkan Sabah daripada konsep kemerdekaan yang mana semua suku kaum harus dibawa bersama. Jadi hal ini harus kita perkuatkan dengan sokongan ke atas semua pemimpin yang menyuarakan hasrat kita ini. Jadi apabila kita perhatikan video baru-baru ini, dalam video berkenaan saya memuji tindakan seorang pemimpin kita, yaitu ahli parlimen Sepanggar daripada Parti Warisan yang telah bersuara. Tetapi masih ramai yang menganggap ucapan berkenaan lahir dari seorang ahli parlimen Parti Warisan. Nah, jika pandangan kita sebatas berkenaan, maka saya bimbang impaknya tidak cukup kuat. Kerana ia masih berbau politik dan masih ada pecahan yang tidak mengikut kesepakatan. Jadi kita harus memandang dengan skop yang lebih luas. Seperti yang saya nyatakan dalam video berkenaan, yaitu kita harus memandang ucapan itu sebagai suara keseluruhan. Jadi apabila kita cuba memandang secara keseluruhan, maka kita harus hargai semua pemimpin yang pernah dan masih memperjuangkan MN63. Jadi apabila kita lihat dalam konteks selepas merdeka, pemimpin yang pernah mengorbankan dirinya, yang pernah memperjuangkan dengan perjuangan yang sesungguh-sungguhnya adalah tidak lain tidak bukan Presiden Parti Star, Timbalan Ketua Menteri kita, yaitu Datuk Dr. Jeffrey ataupun Gapari Kitingan. Cuma terdapat sedikit perbezaan dalam skop perjuangan di antara Datuk Aziz Zaman, yaitu MP Sepanggar yang bersuara baru-baru ini, dengan perjuangan yang dimulakan seawal tahun 1986 kalau tidak salah saya oleh DDJK, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Bezanya adalah agak malang sedikit bagi Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Pada era beliau memperjuangkan hal berkenaan, pada masa itu berlaku zaman kelamnya media, yaitu media dikontrol oleh seorang pemimpin supremo, yaitu tidak lain tidak bukan Tun Mahathir Mohamad. Apa saja yang keluar daripada Datuk Jeffrey Kitingan akan dispin oleh media massa pada masa itu yang dikontrol habis-habisan. Kemudian, contohnya ya, apabila Datuk Dr. Jeffrey Kitingan menyuarakan tentang MN63, beliau telah difitnah. Kononnya, beliau membawa Sabah lari daripada Malaysia. Satu fitnah atau tomahan yang tidak logik. Mana mungkin seorang pemimpin seperti Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dengan sumber yang terhad mau membawa Sabah keluar dari Malaysia? Mau pakai apa? Tapi difitnah sedemikian rupa supaya rakyat melabel beliau sebagai pemimpin yang jahat, yang kononnya memecah belahkan perpaduan negara kita Malaysia. Padahal tidak ada pun hasrat berkenaan. Datuk Dr. Jeffrey Kitingan cuma mau menyuarakan MN63, tapi dilebih-lebih atau ditokok tambahkan oleh media yang dikawal dengan ketatnya pada masa berkenaan. Itu ciri-ciri pertama yang menyebabkan beliau sedikit gagal dalam perjuangan beliau. Kemudian, beliau juga sempat ditahan di dalam Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ASA, bukan semasa operasi Lalang, tetapi semasa satu operasi khas. Jadi bayangkan ya, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan terpaksa merengkok di penjara Kamunting di Perak sana kerana menyuarakan MN63. Beliau tahu risiko berkenaan. DDJK tahu risiko berkenaan. Tapi demi membela negeri tercinta, beliau sanggup.
Tetapi pada masa itu adakah kita hargai? Tidak. Karena pada masa berkenaan, PBS masih dilabel sebagai kononnya parti perkauman yang cuma mewakili satu kaum. Itulah kelemahan dia. Kalaulah pada masa berkenaan media massa cukup terbuka macam sekarang, kalaulah pada masa berkenaan kita sudah ada semangat Sabahan yang jitu, saya rasa perjuangan di DJK pada masa itu pun berjaya. Berjaya atau paling tidak mendapat impact yang lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi marilah kita, warga Malaysia yang ada di Sabah, membulatkan tekad untuk menyokong, mendoakan dan menghargai siapa saja pemimpin dari blok parti politik yang manapun yang bersuara untuk negeri kita. Sama ada suara itu masih ada, terpendam, ataupun orang cakap diubah sedikit pendekatannya. Yang penting kita harus memperjuangkan MN63 sehingga ke titisan darah terakhir, mengikut petunjuk yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita, tidak kisahlah daripada blok parti warisan kah, JRS kah, manakah, asalkan mereka jujur, memperjuangkan dan sudah membuktikan pengorbanan mereka, seperti mana Dr. Jeffrey Ketinggan pernah masuk penjara, maka kita harus sokong. Kita harus hargai, dan kita tidak boleh orang cakap ini berpecah belah lagi, untuk memastikan suara berkenaan kuat, demi perpaduan, demi orang cakap mencapai matlamat, supaya apa yang sepatutnya menjadi hak kita akan dikembalikan kepada kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bulibah kalau Sabahan.